Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 3 bab 1, konsep pemikiran komputasional, bahagian yang kedua. Okey, bahagian kedua, fasa pengujian atur cara dan penyah pijatan ralat. Menguji atur cara yang telah ditulis bagi mengesan dan membetulkan sebarang ralat yang terdapat pada atur cara. Okey, terdapat 3 jenis ralat yang kita telah ketahui. Okey, yang pertama adalah ralat sintek error. Ralat yang disebabkan oleh penggunaan sintek sesuatu bahasa pengaturcaraan yang tidak betul dalam penulisan satu atur cara. Okey, yang kedua adalah ralat masa larian, runtime error. Ralat yang disebabkan oleh kemasukan data yang tidak menepati kehendak arahan. Ralat ini akan menyebabkan pelaksanaan atur cara terhenti secara tiba-tiba dengan mengeluarkan paparan mesej ralat tertentu. Yang ketiga adalah ralat logik. Okey, logical error. Ralat yang disebabkan oleh kesilapan logik pengatur cara sehingga menyebabkan atur cara menghasilkan output yang salah. Untuk menguji ralat, kita menggunakan teknik leraian. Okey, teknik leraian, selepas meleraikan masalah besar kepada bahagian-bahagian yang kecil, penguji atur cara dan penyah pijatan ralat dapat dilakukan secara berperingkat. Okey, ini adalah gambar rajah di mana masalah besar kita adalah untuk menguji atur cara dan penyah pijatan ralat. Okey, kita bahagikan dia kepada bahagian-bahagian yang kecil menggunakan teknik leraian. Okey, bahagian kecil yang pertama ialah menguji pengisytiharan, pemboleh ubah dan pemalar. Okey, variable kita uji dulu, pengisytiharan, pemboleh ubah dan pemalar. Okey, bahagian yang kedua adalah menguji kod input. Adakah kod input itu boleh dijalankan? Okey, mengujikan kod input, adakah kod input itu valid atau tidak? Bahagian yang ketiga, menguji kod proses. Kita sama ada proses itu betul atau salah. Okey, di mana formula-formula yang digunakan haruslah betul untuk memastikan proses kita dapat berjalan dengan betul. Yang keempat, menguji kod output. Okey, menguji kod output sama ada output yang dihasilkan itu adalah output yang benar, yang betul dan seperti dikehendaki oleh kita. Seterusnya, bahagian kecil mengesan ralat. Setelah kita uji semua, kita kesan ralat di mana, dan bahagian yang terakhir kita membaiki ralat tersebut. Okey, fasa pengujian atur cara dan penyah pijatan ralat, kita akan gunakan juga teknik pengecaman corak. Tujuan utama proses pengujian kod arahan adalah untuk memastikan atur cara berfungsi dengan baik dan memaparkan output yang betul. Semasa proses pengujian, jenis mesej ralat yang diterima atau cara sesuatu atur cara bertindak perlu dikenal pasti. Kita kena tahu jenis mesej ralat yang kita terima dan cara suatu atur cara perlu kita kenal pasti. Setiap ralat yang ditemui perlu dikenal pasti ciri-ciri persamaan dan perbezaannya. Pengecaman corak ini dapat membantu anda dalam mengenal pasti jenis-jenis ralat yang ditemui. Okey, contohnya seperti ralat sintek, ralat masa larian dan ralat logik. Okey, pengecaman corak juga boleh dibuat berdasarkan mesej ralat yang dipaparkan semasa pengujian. Okey, selepas kita buat pengujian, kita akan dapat mesej ralat. Paparan mesej ralat itu sendiri merupakan corak yang dicamkan. Persamaan corak pada mesej ralat membolehkan anda mengenal pasti jenis ralat tersebut. Okey, kita lihat contoh paparan mesej ralat. Okey, kita lihat di sini. Okey, contoh paparan mesej ralat. Okey, ralat sintek. Semua paparan mesej ralat mempunyai perkataan invalid sintek. Ralat masa larian, semua paparan mesej ralat akan menyatakan baris di mana kod arahan adalah salah. Contohnya line 13. Okey, kita akan lihat di Python kita, bila kita ada error, dia akan tulis line berapa yang ada masalah. Itu adalah ralat masa larian. Okey, ralat logik pula, semua paparan akan menunjukkan data input dan maklumat output tetapi outputnya tidak betul. Okey, outputnya tidak betul. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh jenis-jenis ralat. Mari kita lihat. Okey, jenis ralat, ralat sintek. Punca ralat. Kita tengok punca ralat bagi ralat sintek. Kesalahan mengeja kata kunci. Okey, itu adalah kesalahan yang menjadi punca ralat yang pertama. Yang kedua, kesalahan tertinggal tanda. Tanda seperti kurung, tanda titik bertindih, tanda petik dan lain-lain. Di sini tiada tanda petik sebelum tanda kurung. Okey, nampak di sini.
Okey, yang ketiga, kesalahan menggunakan sinteks bahasa pengaturcaraan. Dan yang keempat adalah kesalahan yang selalu kita lakukan adalah kesalahan menggunakan indent. Indent ini jarak daripada tepi ni. Okey, kita kena gunakan indent yang betul. Kerana selalunya di dalam gelong-gelong indent ini sangat penting. Okey, kita tengok ralat masa larian pula. Okey, mari kita tengok ralat masa larian. Okey, ralat masa larian jenis kesalahan memberikan atau tidak memberikan jenis kepada pemboleh ubah. Okey, jenis kepada pemboleh ubah seperti string, float, kita tak berikan jenis pemboleh ubah, dia akan tidak boleh baca dan tidak boleh proses atau cara kita. Kesalahan yang kedua adalah menggunakan pemboleh ubah variable atau pemala yang tidak wujud. Okey, di sini panjang dan lebar, tetapi contoh kita akan tulis di sini bukan variable yang ada di dalam variable yang telah diisytiharkan. Okey, contohnya besar. Kalau besar dia akan ada masalah ralat masa larian. Okey, kesalahan yang ketiga, melakukan pembahagian sifar, itu juga akan membuatkan kita dapat ralat masa larian. Dan kesalahan yang keempat, kesalahan menggunakan operator matematik dan operator logik pada pemboleh ubah yang berjenis data string. Okey, untuk operator logik dan matematik kita kena guna hanya pada integer sahaja, pemboleh ubah integer saja. Okey, mari kita lihat ralat logik. Okey, ralat logik, kesalahan membuat pengiraan yang pertama. Yang kedua, kesalahan ungkapan boolean, kita salah kira boolean. Dan yang ketiga adalah kesalahan menggunakan operator. Okey, anda boleh lihat di sini kesalahan menggunakan operator. Output dia akan dapat, tetapi output itu salah. Bagi formula ini, perimeter sama dengan ukur keliling. Okey, jadi formula bagi ini adalah salah. Jadi kita kena ubah ralat ini. Teknik peniskalaan. Teknik peniskalaan digunakan semasa penyah pijatan dengan memberikan penekanan kepada aspek penting untuk menyah pijat. Okey, aspek penting. Aspek apa yang penting? Iaitu mengetahui sinteks bahasa pengaturcaraan, cara untuk mengesan ralat atau kedudukan ralat, dan logik sesuatu atau cara. Penyah pijatan adalah proses mencari dan membaiki ralat yang berlaku. Pelaksanaan kod arahan dilakukan oleh penterjemah Python. Okey, kita guna Python dalam hal ini sebaris demi sebaris bermula daripada kod input. Okey, kita buat satu demi satu. Okey, ini adalah contoh di mana ada ralat di situ. Ralat dia adalah invalid syntax. Okey, invalid syntax bermaksud lebar ini ada masalah. Baris di mana penterjemah Python berhenti dan akan ditandakan merah seperti dalam rajah. Okey, kejadian ralat sinteks yang berada di atas baris yang bertanda merah berpunca. Ralat sinteks ini adalah disebabkan oleh kekurangan satu tanda kurung. Ralat boleh diperbaiki dengan menaikkan simbol seperti ini. Okey, di sini ada satu sahaja. Nampak ni? Di sini adalah satu simbol yang kurang. Sepatutnya ada dua penutup. Dia ada satu saja. Okey, sepatutnya ada dua penutup di sini. Ini contoh jawapan dia. Panjang sama dengan float. Okey, ada satu pembuka, dua pembuka, dan dia akan tutup dua di sini. Okey, setelah ralat sinteks diperbaiki, atau cara dilaksanakan sekali lagi. Atau cara terhenti secara tiba-tiba apabila memasukkan input bagi panjang dan lebar. Okey, kita lihat di sini. Setelah kita masuk panjang dan lebar, atau cara akan terhenti. Okey, mesej ralat dalam rajah di atas menerangkan kesalahan mencantumkan pemboleh ubah berjenis data float dalam ayat berjenis data string. Kejadian ini berlaku pada baris 13. Okey, jadual di bawah menunjukkan kod arahan yang menyebabkan ralat dan cara membaiki ralat tersebut. Okey, kod arahan yang mempunyai ralat. Okey, boleh lihat di sini. Okey, penerangan. Okey, kita lihat dalam string, simbol plus digunakan untuk mencantumkan dua string. Okey, untuk mencantumkan dua string. Jika nilai pemboleh ubah bukan string, ralat akan berlaku. Okey, cara untuk membaiki ralat. Okey, dia buat koma di sini. Okey, simbol koma bertindak sebagai pemisah bagi dua nilai yang perlu dipaparkan, iaitu teks yang berjenis data string dan pemboleh ubah yang berjenis data float. Ada dua perbezaan dia. Di sini adalah data string, okey, di sini adalah data float. Okey, setelah ralat masa larian diperbaiki,
Atur cara dilaksanakan sekali lagi dan kita boleh lihat atur cara telah berjaya dijalankan. Okey, kita lihat pula nilai parameter yang dikira oleh atur cara adalah salah kerana formulanya salah. Mari kita lihat. Ralat logik ini terjadi disebabkan oleh pengiraan parameter yang tidak tepat. Okey, kita lihat jadual seterusnya menunjukkan kod arahan yang bermasalah. Cara memperbaiki ralat logik ini. Okey, mari kita lihat. Okey, ini cara untuk mengira parameter yang betul. Okey, panjang tambah lebar kali dengan 2. Okey. Di sini dia buat panjang tambah lebar kali 2. Okey, dia tak buat tutup kurungan di sini. Okey. Pengekodan tanpa tanda kurung menghasilkan output yang salah. Pengekodan dengan tanda kurung menghasilkan output yang betul. Okey, pastikan semasa kita buat atur cara, kita kena lihat dengan betul-betul formula kita. Setelah kesemua ralat diperbaiki, paparan kod arahan dan contoh output diperolehi adalah seperti. Okey, kita lihat kod arahan setelah semua ralat dibaiki dan contoh output. Okey, ini adalah contoh atur cara yang betul yang tiada ralat. Okey, kita masuk sekarang teknik pengiklakan. Teknik pengiklakan melibatkan pembinaan model bagi proses pengujian dan penyahpijatan atur cara. Raja di bawah menunjukkan senarai semak yang boleh anda bina selepas proses pengujian dan penyahpijatan atur cara yang telah anda lakukan. Okey, mari kita lihat proses A, proses yang pertama. Okey, A, semak kesesuaian nama pemboleh ubah. Okey, setelah semak nama sesuai, kita terus kepada sintek kod arahan mestilah betul. Kemudian logik dan susunan kod arahan mestilah betul. Kemudian formula matematik adalah betul. Kemudian kita kena guna sampel data untuk menguji atur cara. Ini adalah pengujian dan penyahpijatan secara manual. Okey. Kemudian kita buat yang kedua. Okey, yang kedua adalah pengujian dan penyahpijatan semasa melaksanakan atur cara. Laksanakan atur cara, runkan atur cara kita. Kemudian kalau ada ralat, baca dan fahami mesej ralat tersebut. Okey, yang ketiga adalah kita kena kenal pasti lokasi ralat dan baiki ralat tersebut. Ulangi langkah A hingga C sehingga tiada mesej ralat. Untuk kita tengok ralat logik ada atau tidak, kita semak output dengan menggunakan beberapa set sampel data. Senarai semak ini jelas menunjukkan langkah-langkah yang perlu dilakukan semasa membuat pengujian dan penyahpijatan ralat. Penyelesaian masalah secara langkah demi langkah ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah lain yang serupa. Okey, kita masuk fasa seterusnya. Okey, fasa dokumentasi. Dalam fasa ini, pengatur cara akan menyediakan dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran. Okey, mari kita lihat definisi apa itu dokumentasi dalaman. Okey, dokumen yang akan menjadi rujukan pengatur cara baru dalam sebuah organisasi. Okey, ini adalah dokumentasi dalaman. Okey, dia akan cerita tentang atur cara dan cara untuk menyelenggarakan atur cara atau aplikasi tersebut. Okey, tujuan, kita lihat tujuan. Membantu pengatur cara baru memahami atur cara yang telah dibangunkan. Struktur dalam atur cara dapat difahami oleh pengatur cara baru. Yang kedua, memudahkan penyelenggaraan maintenance sesuatu aplikasi atau atur cara. Itu adalah tujuan dokumentasi dalaman. Okey, mari kita lihat dokumentasi luaran. Okey, dokumentasi luaran akan digunakan oleh pengguna akhir sesuatu atur cara. Okey, pengguna akhir ialah user. Terbahagi kepada dokumen pustaka dan panduan pengguna. Okey, library, dokumen pustaka adalah library dan user manual. Dokumen pustaka memberi maklumat tentang perisian, perkakasan, algoritma atur cara dan kod arahan atur cara kepada pengguna akhir. Manakala panduan pengguna memberikan maklumat kepada pengguna akhir tentang pemasangan dan pelaksanaan cara atur cara telah dibangunkan. Okey, definisi ini penting dan selalu ditanya dalam peperiksaan. Jadi kamu kena take note. Okey, ini adalah benda yang penting yang selalu ditanya dalam peperiksaan. Okey, kita akan gunakan teknik leraian demi memastikan dokumen atur cara adalah lengkap. Langkah yang pertama harus diambil adalah untuk meleraikan dokumentasi yang perlu disediakan kepada jenis dan bahagian-bahagian kecil. Okey, masalah besar, kita lihat masalah besar di sini adalah untuk menyediakan dokumentasi.
Okey, kita lihat di sini masalah yang besar untuk menyediakan dokumentasi. Okey, kita bahagi kepada bahagian kecil, dua bahagian kecil yang utama. Bahagian kecil yang pertama adalah dokumentasi dalaman. Bahagian kedua adalah dokumentasi luaran. Okey, dokumentasi luaran terbahagi kepada dokumen pustaka dan panduan pengguna. Ini juga penting untuk kita menjawab soalan dalam peperiksaan. Seterusnya, teknik leraian membolehkan anda menentukan jenis dan komponen-komponen yang penting yang perlu ada dalam dokumentasi yang disediakan. Okey, kita masuk teknik pengecaman corak. Teknik pengecaman corak boleh digunakan apabila dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran memberikan maklumat penting tentang atur cara kepada pengguna. Justeru, maklumat penting tentang pembangunan dan penggunaan atur cara merupakan corak yang telah dicamkan melalui teknik ini. Setelah corak dicamkan, aspek-aspek penting bagi corak tersebut perlu dianalisis. Maklumat penting yang perlu berada dalam dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran adalah berlainan. Ini bergantung kepada pengguna yang menggunakannya. Okey, kita bergantung kepada user, cara user guna dokumentasi tersebut. Okey, kita tengok teknik yang seterusnya dalam fasa dokumentasi. Okey, teknik peniskalaan. Pada peringkat ini, penggunaan teknik peniskalaan adalah sangat sesuai. Penulis komen perlu memberikan perhatian kerana penulis komen akan membantu pengatur cara mengingat semula atau membantu pengatur cara lain memahami maksud kod yang ditulis. Okey, yang ada hashtag merah ni. Okey, boleh nampak tak hashtag merah ni? Okey, hashtag merah ni adalah komen-komen yang memudahkan pengatur caraan lain untuk melihat dan memudahkan pengatur cara yang membuat atur cara ini mengingat proses-proses yang telah dilakukan di bawah hashtag tersebut. Okey, kita masuk lagi teknik pengiklakan. Selepas mengenal pasti aspek-aspek penting yang dilakukan semasa teknik peniskalaan, anda perlu menghasilkan satu dokumentasi yang sebenar. Okey, ini contoh dokumentasi pustaka. Okey, kita boleh lihat keperluan pengendalian, keperluan perisian, keperluan ingatan. Ini perlu. Okey, sudut kod dia, catat alih dan kod arahan. Seterusnya kita masuk manual pengguna, panduan pengguna, cara macam mana pengguna itu nak install program tersebut. Okey, seterusnya kita masuk pelaporan penggunaan teknik pemikiran komputasional bagi setiap fasa pembangunan atur cara. Okey, pelaporan membawa maksud perihal melaporkan sesuatu perkara secara terurus dan terancang berdasarkan format tertentu. Pelaporan bertujuan untuk memberi maklumat yang berguna tentang penggunaan teknik pemikiran komputasional dalam menyelesaikan satu masalah supaya pengguna teknik-teknik tersebut adalah jelas dan lebih ketara. Dengan membuat pelaporan, cara-cara untuk menguruskan maklumat secara sistematik dan dapat dipelajari dan penggunaan teknik pemikiran komputasional dalam menyelesaikan masalah dapat ditunjuk dengan jelas. Okey, pelaporan ini kita guna untuk projek kita. Kita akan buat report atau pelaporan menggunakan teknik pemikiran komputasional bagi projek yang ada pada tingkatan 3. Okey, kita lihat contoh pelaporan. Okey, contoh pelaporan seperti di dalam gambar. Okey, dia ada fasa yang pertama, fasa analisis masalah. Kita kena cerita tentang fasa analisis masalah dan teknik-teknik yang kita gunakan semasa di dalam fasa analisis masalah. Okey, kita masuk fasa yang kedua, fasa reka bentuk atau cara. Kita kena cerita juga tentang teknik yang kita gunakan dalam fasa reka bentuk atau cara. Berapa teknik kita kena cerita, berapa teknik yang ada. Okey, dalam teknik-teknik ini ada 6 teknik semuanya. Di dalam buku teks hanya ada 4 teknik dan tambah lagi 2 teknik yang tidak diceritakan di dalam buku teks. Kita perlu cari lagi 2 teknik untuk melengkapkan diri kita dengan teknik-teknik pemikiran komputasional. Seterusnya kita masuk fasa pengekodan. Okey, kita masuk fasa pengekodan. Okey, di dalam fasa ini ada beberapa teknik, ada 3 teknik yang digunakan, teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan cara-caranya juga berbeza. Okey, boleh lihat di sini bagaimana dia menggunakan teknik-teknik berbeza dalam fasa pengekodan. Okey, dalam projek kamu juga kamu kena tulis bagaimana kamu membuat fasa pengekodan dengan teknik-teknik yang betul. Okey, seterusnya kita masuk fasa pengujian dan penyahpijatan. Okey, seperti ini bagaimana kamu menggunakan teknik-teknik. Okey, di sini dia tunjukkan 3 teknik.
kamu boleh gunakan teknik yang bersesuaian dengan fasa pengujian dan penyahpijatan program kamu. Seterusnya kita masuk fasa dokumentasi. Fasa dokumentasi ada beberapa teknik juga yang digunakan. Cara untuk kita ceritakan seperti di dalam ini. Ini adalah contoh bagaimana kita boleh menghasilkan fasa dokumentasi menggunakan teknik-teknik komputasional yang sesuai. Sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Asas Sains Komputer tingkatan 3 bab 1 konsep pemikiran komputasional bahagian yang kedua. Di bahagian yang ketiga saya akan menceritakan cara dan teknik-teknik menjawab soalan bab 1. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila share, like dan subscribe kepada channel ini untuk video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.